Ini berkisar berkenaan dengan isu-isu yang selalu dihadapi oleh kaki tangan lah, Doktor. Ya, okey. Yang pertama sekali berkenaan dengan pinjaman ataupun loan. Okey. Orang lain, kawan dia datang jumpa dia, buat loan pakai nama dia. Akhirnya tak bayar. Nama naik. Kita faham dalam akta bankruptsi itu dah telah memberi perlindungan kepada guarantor kan, guarantor, social guarantor, termasuk juga orang yang bekerja, kawan-kawan ni. Cuma sejauh mana kita boleh mengawal daripada kaki tangan, kadang-kadang kaki tangan tu kaki tangan yang senior yang nak pencen, digunakan oleh orang-orang yang baru masuk. Kadang-kadang orang yang senior ni dia cepat kesian, macam saya ni saya tak kesian. Tapi yang senior-senior ni dia mudah untuk gunakan nama dia. So macam mana kita boleh bantu? Yang kedua, guarantor kepada pasangan. Akhirnya masa bercinta indah, masa dah ada masalah, akhirnya bercerai, jadi guarantor. Akhirnya bawa kepada pejabat, bergaduh dan sebagainya. Jadi apa pandangan doktor? Okey, silakan doktor. Silakan. Okey. Ni bukanlah perkara yang baru sebenarnya. Dah pernahlah kita pejabat undang-undang pun hadapi benda ni. Okey, saya memang cakap terus terang lah ya. Kalau kita nak jadi guarantor, kita kena tahu siapa yang kita nak garanti tu. Saya kalau kawan-kawan minta ampun, minta maaf. Saya memang cakap awal-awal, kita kawan tapi bila jadi tak elok esok tak terpandang. Jadi memang saya tak pernah tanda tangan, melainkan jadi saksi. Saksi tak apa. Saksi anak nak tamu belajar, saksi saya tak ada masalah. Tapi guarantor tidak. Saya hanya jadi guarantor seorang je pada adik saya. Bila nak sambung belajar. Itu pun saya kata kalau kau tak bayar aku cari kau, saya kata. Kau malukan aku, kau siap, saya kata aku parang kau. Saya dengan adik-beradik saya memang I make it clear, kita adik-beradik pun kadang-kadang boleh berpecah sebab benda-benda macam ni ya. Jadi memang saya ada terima ya, ramai sebenarnya yang ada juga yang sampai ke mahkamah pun ada dia, kaki tangan UKM yang disebabkan dia guarantor kawan dia. Masa tu akta insolvensi tu belum lagi diubah sampai ke mahkamah. Sampai dia terpaksa pula membayar kerana kawan dia tu dah lari pada UKM, berhenti datang mana-mana pun perginya, dia kena bayar. Jadi saya kesian sebab menanggung hutang sehingga pencen. Jadi saya rasa kita mulai hari ini tak payahlah bersifat baik. Kita minta maaf lah ya, berbaik sangka tu dah berakhir dah pada abad ni sebenarnya. Sebab memang nanti orang akan pijak kepala kita. Terutama duit, jangan trust. Jangan trust. Saya dengan suami pun saya tak trust tentang duit. I'm sorry. Saya tak pernah ada joint account dengan suami saya memang tak trust dia. Dari segi duit. Duit ni lain macam. Isteri rajin menyimpan, lelaki pula rajin keluar. Jadi jangan. Saya tak ada. Saya memang daripada awal kahwin pun saya kata dengan pasangan saya, ampun maaf dipinta, ya, saya tidak akan joint account dengan you. Itu syarat saya. Dan dia kata okey tak apa. Duit you, duit I, tapi duit you I boleh pakai. Itu biasa. Jadi dia tak boleh lah. Jadi dia memang macam, saya memang tak akan share. Sebab saya dah nampak masa saya jadi peguam dulu, kesayangan isteri ni akan memakan diri dia. Dan saya ada kes dari segi ketua ni pada saya, jangan bagi kita terperangkap dengan hutang yang kita tak buat. Kesian kita jadi guarantor untuk orang beli kereta lah, anak dia nak pergi study lah. Lepas tu bila dia orang tak bayar, kita yang kena bayar dan nama kita blacklist. Ya, ada yang datang jumpa saya, dia kata saya signkan, jadi guarantor marah untuk salah seorang pensyarah lah. Dia kata, sebab ingat dia baik doktor. Kemudian anak dia tak bayar. Sekarang nama dia blacklist dekat marah bila anak dia nak minta scholarship tak dapat sebab bapak dia tu blacklist. Tak kebaya namanya. Itu sebab saya baiklah dengan beberapa orang. Memang minta, Salawati tolonglah anak I nak belajar, boleh tak you tolong ni. Saya memang minta maaf, saya kata you baik dengan saya pun respect you, tapi minta maaf sangat benda ni akan memutuskan silaturahim kita. Jadi dia pun faham, dia carilah orang lain. Dia saya tak tanda tangan, melainkan adik saya itu pun dah habis bayar. Sebab saya memang pastikan dia kena habis bayar. Saya kalau terpalit dengan benda yang bukan saya punya, ada boleh menyebabkan saya bertukar menjadi singa. Jadi ketua memang tak payahlah, no need. I like lah macam Cik Zuan kata, tak payahlah, memang boleh pergi jalan je lah. Tak payahlah sebab duit ni sementara belum dapat, dah dapat esok lain cerita. Tak payah.
kemudian pasangan. Macam saya kata, kita tak pasti lagi pasangan kita tu mati dulu ke atau dia ceraikan kita. Jadi selalulah kita ni menerima takdir, tapi pun hati-hati kena hak kita. Saya ada 2 kes yang saya terima daripada KL ya. Bila saya bagi ceramah tu dia datang sorok-sorok pada saya, doktor, saya dulu masa kahwin dengan dia, saya memang motor besar dia saya garantikan, kereta dia saya garantikan. Tapi dia dah cerai dengan saya, doktor, kereta dengan motor dibawa dengan perempuan lain, saya masih bayar. Dan pernah sekali saya tak bayar, nama saya pula yang naik. Nampak tak? Saya tak nak cakap kebodohan dia sebagai isteri, tapi saya cuma kata kesian dekat you sebab you terlalu kasih kepada suami you. Dan dia ditinggalkan dengan masalah hutang yang hampir sebulan RM3,000. Dan dia kata kesian saya terpaksa buat part time job doktor, ambil kerja Sabtu Ahad, kesian anak-anak saya kadang tinggal juga sebab saya terpaksa sebab nak bayar RM3,000 tu besar sangat. Saya tak nak cakap pasal lelaki tak berguna tu, saya cuma nak cakap tentang kesedaran di kalangan orang kata kaki tangan UKM. Kita jangan buat hutang yang bukan kita punya. Kita jangan libatkan nama kita, pasangan kita atas. Kalau kita tak mampu nak beli kereta idaman kita simpanlah duit. Sebab kalau kita paksa suami atau isteri kita untuk tanda tangan, kita sebenarnya memerangkapkan dia. Kita tak jamin perkahwinan kita sampai ke hujungnya. Saya tetap macam tu selagi tak mati salah seorang, okeylah dah mati, alright. Kalau dia nak tinggalkan kita at any time boleh sebab itu takdirnya. Jadi macam mana kita nak hadapi takdir? Kita tak boleh rasa macam okay everything will be fine, saya akan hidup semati dengan dia. Tak ada. Saya pun tak nak, saya nak hidup je, mati saya tak nak dengan suami saya. Dia nak mati dulu, dia matilah. Sebab pada saya itu tak ada Tuhan. Saya tak nak macam, saya tak pernah menjanjikan. Pada saya hidup tak boleh menjanjikan bulan dan bintang. Kita kena face. Hidup kita ini bukan pelangi. Jadi jangan kita macam sayang sangat dengan suami kita atau dengan isteri kita, okay abang buat apa je. Jangan. Itu akan menjerumuskan kita kepada rasuah. Sebab isteri, ada jenis isteri yang suka mendesak. Ini kes yang saya terima bukan saya kira-kira cerita benda tu mendewasakan saya lah dari pejabat penasihat ni sebab ada isteri yang memang macam dia nak juga suami dia beli apa yang orang lain ada. Pada saya is wrong. Dan suami datang dan kata tak mampulah doktor semua benda saya dah cuba dah macam ni je. Saya kata maknanya kita kena terima hakikat kemampuan pasangan kita tu takat itu saja dan takat itulah dan kita gembiralah dengan dia. Why not we help? Tu pada saya. Kedua, jangan letak nama pada benda-benda yang bukan yang akhirnya benda tu tersebut orang lain yang pakai, kita tak pakai. Saya selalu saya mengatakan bahawa berhati-hati sebab akhirnya bila nama kita yang digunakan, kita yang akan dapat masalah dan bila kita dapat masalah, benda tu memang terbawa-bawa ke dalam kerjaya kita sebab kita akan kena tindakan mahkamah. Dan tindakan mahkamah tu dia akan sampai dekat pejabat saya. Terutama bila dia bankrupt. Kesianlah. Kita kena ambil lah tindakan. Sebab itu peraturan 605. Jadi jangan buat benda yang mengarut-ngarut, jangan duit-duit ni kita simpanlah. Okey doktor. Kalau sekiranya dah terjebak, apakah jalan keluar? Dia kalau dah terjebak nama tu, memang dah tak ada jalan keluar sebab kita dah bagi tanda tangan. Mana boleh lepas tanda tangan dengan bank, dah kita tahu macam kes seorang yang tadi saya kata di hospital tu, dia dah tak boleh lari, dia dah cakap dengan pegawai bank tu, dia tak mampu nak bayar tapi pegawai bank tu kata dia hanya boleh tolong si bekas isteri ni untuk lowerkan aja. Tapi it will be take long lah. Dia kata dia tidak menyebabkan saya tak kena bayar doktor, saya kena bayar. Jadi dia macam ni tau, dia tak ada jalan pulang. Once kita dah masuk dalam tempat tu pintu dah terkatuk. Sebab kita dah turun tanda tangan dalam keadaan kita waras. Kita tidak dipaksa. Kita tahu akibat. Itu sebab saya kata tadi kita tak pernah baca pun garanti ke, tak pernah baca pun kontrak yang kita tanda tangan. Kita sign je. Bila jual kata saya kat sini ya puan, saya kat sini puan. Kita pun tanda tangan. Tapi kita tak tahu akhir dalam tu ada sebut. Apabila kita terlupa atau tidak membayar ni, maka persen ni naik berapa-berapa. Bila kita dah tak bayar atau pasangan kita tu dah larikan diri, baru kita kata, ya Allah kita kena bayar benda-benda ni semua. Itu yang terjadi. Ada 2 kes yang saya jumpa di Kuala Lumpur macam ni. Macam Cik Izuhan cakap tu. Tapi satu tu memang betul bekas suami datang sampai ke tempat kerja dan mengganggu dia di ward. Kata, kenapa tak bayar bulan ni? Kau kena bayar. Jadi kesian dia. Dia jadi domestic violence punya kes. Dah pergi polis pun, polis tak boleh buat apa sebab polis kata benda ni lah hutang dia dengan bank. So tak adil pada sesiapa yang buat begitu pada pasangan dan juga apatah lagi pada ketua kan. Dan dia tak boleh lah. Pada saya jaga dirilah. That's how it is. Okay, kita tengok kepada soalan selanjutnya daripada Cik Azhar Omar. Kalau kita consult dengan AKPK dapat bantu hindari bankruptcy ke tidak? Ada bantuan di situ tak? Okey, kalau macam kita pergi pada badan tu, dia akan bantu kita dari segi macam mana kita nak melangsaikan hutang itu mengikut cara yang tertib lah.
Dia akan discuss dengan pejabat ataupun dengan bank macam mana dia tak akan melepaskan kita daripada hutang kita, tapi dia akan restructure balik hutang tu dalam bentuk yang kita boleh bayar. Jadi ramai orang takut nak pergi ke tempat tu sebab kata nanti kan kalau kita dah pergi nama kita dah busuk. Tak, dia bukan macam tu. Kalau kita ada banyak hutang yang kita rasa masa waktu COVID ni kita rasa lagi terbeban nak bayar dan sebelum kita jadi gila sebab benda tu, kita pergi kata okey sekarang saya mampu bayar banyak ni je. Betul ni je kemampuan saya. Yang lain tu saya nak makan, saya nak sekolah anak. Kita sekarang ni kita dah tak boleh macam nak simpan, nak sorok-sorok. Tanya bukan waktu nak sorok-sorok masalah. Sekarang kena berfikiran lapang, positif tentang hidup. Okey, ini masalah yang kita kena hadapi. Okey, sekarang saya tak ada duit banyak ni. Macam mana saya nak buat? Okey, jadi pergi pada AKPK dan AKPK akan cakap okey, puan banyak mana atau cik banyak mana cik punya ni, dia akan tolong kirakan, nanti dia akan cakap okey berapa persen, katakanlah macam kredit kad ada patut kena bayar dalam sebulan 500, kita tak mampu nak bayar 500 tu, dia akan adjust berapa banyak yang kita ada dan pihak bank tu akan tengok. Sebab bank pun sekarang dia tak boleh bersifat keras. Kalau dia bersifat keras dia tak dapat apa-apa sebenarnya. Better kita bayar sikit-sikit walaupun takes quite some time, tapi sekurang-kurangnya kita bayar dan kita tak rasa tertekan. Dia tak akan bagi bantuan keuangan untuk kita bayar lah, tapi dia akan cari jalan untuk kita bayar hutang yang kita mampu pada ketika ini untuk membayarnya. Mohon kalau pihak pengurusan memberikan pemakluman awal berkenaan tentang bahayanya sebagai penjamin ni, agaknya mungkin boleh doktor komen. Bab benda ni sebenarnya memang bersifat personal, dia tak termasuk dalam kerjaya kita kan. Itu yang macam pihak pengurusan pun tak adalah terfikir benda tu, tapi semenjak 2-3 menjak ni ada yang bila kita pinjam atau kita hutang dengan sesuatu syarikat keuangan berlesen ataupun kita ambil barang macam kos memang tu kita tak bayar, dia datang surat kepada pejabat VC ya. Dia tulis bahawa staf kita yang bekerja dekat mana-mana ni telah pun mengambil barang berhutang banyak ni dan tak bayar semenjak Jun 2019 dia kata. Jadi VC seperti biasalah dia akan melayangkan surat tersebut kepada pihak saya untuk tengok. Jadi saya jadi macam saya katakan bahawa tidakkah ketahui bila kita meminjam, kita membuat hutang, memang kita kena bayar. Tak ada siapa lagi dalam dunia ni yang bagi barang dia free atau pinjaman dia tu free. Jadi kena bayar. Bila kena bayar, pada ketika dulu memang kita tak campur urusan kaki tangan ni. Kita cuma dah cakap dalam Akta 605 jangan bankrupt. Maksud kita jangan bankrupt ni, jangan buat apa-apa tindakan yang boleh menyebabkan kepada kebankruptan. Itu yang kita tahu. Tetapi lately ni mungkin desakan hidup ke atau desakan apa-apa ke menyebabkan ramai yang meminjam dan tidak membayar dan kemudian dia datang kepada peringkat pengetahuan pengurusan tertinggi UKM yang pada saya mencala nama baik UKM lah. Mungkin seorang yang buat tapi orang akan guna UKM. Jadi tak elok. Jadi pada saya pemakluman sekarang ni mungkin boleh diusulkan untuk dibuat macam juga macam scammer lah. Macam scammer kita kan ada iklan-iklan lah. Mungkin kita pun dah boleh buat dah bahawa kita tak boleh menandatangan. Sebab benda ni tak termaktub dalam mana-mana garis panduan sebab ia dah dinyatakan dengan jelas di dalam Akta 605 tidak boleh bankrupt. Tu benda tu jelas. Bila tak boleh bankrupt ni jangan buat perkara yang boleh menyebabkan kita bankrupt. Sebab dia menjamin, meminjam atau apa benda yang kita tak mampu untuk bayar. Jadi pemakluman tu mungkin boleh usul sama ada jabatan pendaftar ya untuk mengatakan bahawa macam mana skim-skamer juga jangan terima panggilan, jangan buat macam ni, just lebih bersifat pendidikan lah. Yang itu pada saya kena boleh diajukan lah kepada pengurusan UKM. Tak ada masalah. Ada tak mana-mana peraturan ataupun cara untuk membolehkan kita membatalkan diri kita daripada terikat sebagai penjamin? Sebab bukan, saya rasa kalau tidak kawan-kawan ataupun rakan-rakan kita ataupun diri kita sendiri pasti ada kita dengar-dengar ya di pejabat ke pernah jadi penjamin dan sebagainya dan terjebak dalam kes ini. Maksud saya ada tak jalan keluar untuk membatalkan diri kita sebagai penjamin? Dia tak ada jalan keluar Dr. Zulkifli because masa kita tanda tangan tu dia suruh kita tanda tangan. Masa kita tanda tangan tu kita baca ke tidak? Sebab dia dah sebut dalam, biasanya semua perjanjian yang melibatkan guarantor ni dah sebut jika kegagalan peminjam untuk membayar balik semula maka guarantor yang akan kena bayar. Jadi kita dah faham. Kita dah tahu akibat dia tapi kita tanda tangan juga, maknanya kita bersedia dengan segala risiko tersebut. Jadi bila kita cakap kita tak pakai, kita tak guna, memang dia tak nak terima lah. Kalau bank ataupun badan keuangan memang dia tak nak bagi. Dia kata you dah tanda tangan dan you tanda tangan dalam waktu you waras, you tahu sebab dan akibat, maka dia tak ada jalan keluar.
Mana pernah buat macam tu? Itu sebab bila kita tengok kes macam ni terlalu banyak, kerajaan tengok dia terlalu banyak, maka kita buat amendment pada Akta Insolvensi, I think 2018 macam tu, atau 2017 macam tu, untuk kita tarik guarantor tidak akan tidak akan dikenakan kebankruptan. Itu dia. Itu yang kerajaan dah buat. So kita tak boleh bankrupt lah. Dia sekarang macam katakanlah ada guarantor pesyarah yang breach contract, kita tak boleh lah. Dulu kita memang nak boleh bankruptkan mereka, tapi sekarang dah tak boleh sebab akta tu dah dikuatkuasakan. Jadi kita tetap kena cari yang meminjam tu jugalah. Walaupun minjam tu mungkin dah melarikan diri keluar negara, tapi kita cubalah. Kalau tak ada dan kita tak dapat nak cover baliklah hutang tu. Okey, kita pergi ke tajuk lain, soalan yang lain keluar daripada isu penjamin dan hutang ya. Okey, ada satu lagi soalan daripada Suryani. Adakah cadangan doktor, adakah cadangan terbaik bagi bos yang menafikan hak staf untuk naik pangkat dengan alasan bila bertukar dia akan kehilangan staf yang kompeten dan serba boleh, sebab ada staf pelaksana yang kerja puluhan tahun tapi tak dapat naik pangkat disebabkan perkara tersebut. Ini orang yang cakap selalu bos simpan lah ni, tak bagi tukar-tukar, asyik kat situ je, lepas tu tak dapat naik pangkat kerana asyik di situ saja. Okey, komen doktor. Tak boleh lah macam tu. Kalau dia, pada saya pangkat tu hak staf. Pangkat tu hak dia untuk dapat. Bos tu kena naik pangkat juga kan. Jadi tak boleh lah macam tu pada saya. Dia tak boleh simpan peram seseorang tu untuk duduk dekat satu PTJ sampai orang tu tak bergerak daripada kedudukan dia ke kedudukan lain. Sebab kalau dia berbang bagus, dia berhak untuk naik pangkat. Itu hak dia. Hak yang dijamin oleh kerajaan dalam perkhidmatan awam ya, bukan dijamin oleh kita dan juga rezeki oleh Allah Ta'ala. Kenapa nak tolak? Kenapa tak bagi? Okey, kalau macam saya, memang saya mengaku ada beberapa staf yang kalau saya hilang dia, memang patahlah tangan kami dari segi tata tertib dan MOU. Tetapi, kalau mereka minta naik pangkat, saya tak bolehlah tulis, saya tidak menyokong kerana jika kehilangan mereka. Tak boleh. Saya kena kata mereka memang dikehendaki di sini tetapi saya tidak menghalang. Saya menyokong kenaikan pangkat mereka. Maknanya, ada alternatif lain antara saya dan pendaftar untuk pastikan mereka berada di pejabat saya tapi mereka dapat naik pangkat. Kecuali kalau kenaikan pangkat itu menyebabkan mereka kena keluar, saya tak ada pilihan. Saya terpaksalah juga lepaskan mereka sebab saya tak boleh simpan mereka untuk kepentingan saya. It's wrong. Maknanya ketua yang tidak memberikan hak dia itu adalah ketua yang zalim pada saya. Sebab kalau dia berhak untuk naik pangkat, dia kena diberi hak itu. Dan kalau dia memang telah pun kita tengok memenuhi semua syarat-syarat kenaikan pangkat dalam jawatan dia, maka dia wajib diberi. Bukan kita simpan dia. Dan simpan dia tu untuk apa? Sebab nak menyenangkan kerja kita kan. So it's wrong. Kalau dia betul berhak untuk naik pangkat, dia kena diberi kewajaran naik pangkat dan kita kena sokong dia 100%. Dia dapat tak dapat itu bukan kuasa kita. Tapi kita memberi dia hak yang sepatutnya dia dapat sebagai staf di UKM. Itu pandangan saya. Sebab pada saya kalau kita tak boleh simpan orang tu lama-lama dan dia hanya ditakut tu aja. Jadi dia tak efisien. Dia macam burung melatu. Suruh dia buat benda lain, apa dia tak tahu sebab puluhan tahun kita simpan dia dekat situ dalam sarang dia sampai dia tak mampu untuk berfikir di tempat lain. That's wrong. That's why sekarang kalau kita tengok pemindahan pegawai-pegawai kan, kejap-kejap 6 bulan, bram pergi sana, betul 6 bulan, bram pergi sini. Sebab apa? Kita nak pastikan efisiensi dan kesiapsiagaan dia. Saya tak campur urusan pendaftar. Saya cuma cakap maknanya kita dah ada satu sistem yang siap siaga macam tu. Sebab nanti kita pun nak urangkan korupsi. Bila kita buat macam tu, pendaftar tu bukan orang ni lagi, penolong pendaftar tu bukan orang ni lagi. Jadi ada juga yang kita kekalkan untuk kepentingan dan kemaslahatan institut ataupun fakulti. Itu bergantunglah kepada pandangan pendaftar. Jadi pada saya, cuma saya tak setuju untuk kita simpan orang tertentu, kita tak bagi dia naik pangkat, kita sorok dia sebab takut nanti orang lain datang tak efisien. Tak. Bakat mesti dilatih. Bukan semua orang dapat bakat tu hari ini. Tak, bakat mesti dilatih dan itulah sebabnya fungsi ketua untuk menjadi ketua kepada mereka ini untuk ni. Kalau nak senang aja semua, yang ketua tu pun kena turun. Tak payah jadi ketua. Okey, lagi satu doktor, kita kembali kepada tajuk berkaitan dengan agreement tadi. Apa pandangan doktor tentang e-agreement? Sebab seperti yang doktor ulas tadi, apa benda satu perkara atau dokumen itu untuk kita nak tanda tangan mestilah dalam bentuk tradisional, baca, faham dan tanda tangan, bukannya digital. Okey, apa pandangan doktor pula tentang e-agreement? Dianya berkaitan dengan tanda tangan juga tu. Silakan. Macam saya kata, kita belum mungkin dari setengah sektor dia dah boleh pakai e-agreement ni. Tetapi untuk sektor kementerian, sektor badan berkanun,
tak ada lagi arahan kerja berkenaan dengan e-agreement ni. Masih lagi kena dibuat dari segi tradisional sebab kita kena baca. Dan kita kena tahu bahawa tanda tangan itu jelas. Kan ada dakwat dia kan, lekap, ada chop atas tu. Okey, kalau kita nak buat benda yang bukan macam tu, kita kena ada satu arahan yang jelas daripada kementerian ataupun kita yang dah bersedia untuk melaksanakan dia. Sebab saya lebih ingin bercakap tentang impak negatif dia. Kita boleh bercakap apa juga teknologi yang ada, tetapi jika kita tak bersedia untuk menghadapi musibah akibat dia, kita akan bala. Okey, kalau contohnya agreement-agreement yang melibatkan perjanjian keuangan ataupun agreement-agreement kerjasama yang melibatkan wang macam Petronas dan UKM, jumlahnya berjuta-juta, dibuat secara e-agreement. Ada bahagian yang macam saya kata kemudian, kita hanya guna benda tersebut sahaja. Ada kemungkinan waktu yang e-agreement ni tak akan guna tanda tangan yang biasa, mungkin digital saja. Nanti bila berlaku sebarang pertikaian di kemudian hari, nanti kita akan rujuk pada VC pada ketika itu. Dia akan cakap, ini bukan tanda tangan saya. Saya tak pernah bagi kelulusan ini untuk kita guna, dia kata. Sebab bila ada benda yang terutama kes saman menyaman, dia akan beralihlah cerita. Dia akan kata saya tak tahu. Saya tahu ada benda ni tapi saya tak rasa saya bagi tanda tangan secara digital untuk dibuat. Jadi implikasi dia banyak pada ketika ini. Melainkan kita memang diarahkan ataupun implementasi tersebut dibuat oleh kementerian atau dari kerajaan kepada semua badan berkanun dan kita tak ada masalah. Maknanya mereka dah siap satu garis panduan. Tapi kalau tak ada garis panduan dan benda tu berkenaan dengan akibat yang akan datang di kemudian hari, sebab biasanya kebanyakan yang saya tengok ialah kita bercakap tentang kemudahan waktu kita nak buat kerja. Tapi akibatnya lepas itu ramai orang tak nak fikir. Yang biasa akibat tu akan sampailah ke pejabat saya lah biasanya akan untuk difikirkan. Jadi kita dah nampak kalau kita buat benda yang bukan, yang masih belum ada lagi arahan kerja berkenaan dengan dia, dia kemungkinan besar akan membawa masalah. Jadi pada saya kalau kita nak mentradisi dan nak menjadikan dia satu, kita kena clear tentang semua benda, punca kuasa mana yang membenarkan ini tersebut. Kalau berlaku sebarang pertikaian, adakah tanda tangan dalam ini tersebut diguna pakai. Semua benda tu kena diperhalusi. Dah jelas, baru kita boleh baru kita boleh tahu macam mana kita nak sanakan. Kalau sekali tak ada garis panduan, tak ada punca kuasa, tak ada siapa yang memperkenalkan macam mana kita nak buat, saya rasa benda tu akan jadi tergantung dan menyukarkan kita sendiri. Doktor, bagaimana tindakan PTJ atau individu yang menerima tuntutan saman daripada pihak ketiga? Okey, sila doktor. Ni saman tu personal ke saman membabitkan UKM? Dia ada dua tu. Kalau andai kata dia dapat saman secara personal, maka dia kenalah menghadapinya bersendirian. Maksud saya macam tadi kalau ada saman malu, katakan dia telah menulis sesuatu dalam WhatsApp group ataupun dalam Facebook dan sebagainya. Okey, saya ambil contoh senanglah. Kalau macam mengata saya, tiba-tiba ada muka saya kat tepi tu, macam habis lagi perempuan ni nak belah daripada UKM kan. Satu dah belah, ni belum lagi. Macam tu. So, saya akan saman. Itu menjatuhkan reputasi saya. Sebab saya bukan orang politik dan tak terlibat dengan apa-apa benda politik. Jadi kalau dia buat macam tu, siapa punya Facebook tu bangga tu muka saya pula kat situ, memang saya akan saman. Sebab ramai dah tengok. Betul ada pula yang like tu punya kaki tangan UKM pula tu kan. Profesor bagai semua like. Siap kau. So, saya akan saman. Jadi kalau saman tu saya tujukan pada orang yang menulis tu. Maknanya daripada saya kepada dia atau daripada orang luar kepada dia. Jadi, dia kena jawab saman tersebut. Maknanya dia kena cari lawyer sendiri dan bayar dan jawab. Kalau dah sampai letter of demand, okey, apa demand orang tu? Minta maaf, tak minta maaf. Kalau dia tak buat, masa-masa 14 hari, surat saman sampai. Bila surat saman dah sampai, maka benda tu mesti dah didaftarkan, dah mula nak sebut kat mahkamah. Maka dia kena hadir, sama ada dia nak jawab benda tu bersendirian atau secara bertulis itu bersendirian atau dia nak pakai peguam. Jadi kalau dia pakai peguam, dia kena bayar lah. Dia kena jawab lah. Dan kita tak ambil tahu dan kita tak boleh nak bantu sebab itu bukan kepentingan UKM. Itu masalah dia sendiri. Tetapi jika ada kena-mengena dengan UKM, baru pihak saya akan masuk. Kalau contohnya dia saman Vice Chancellor, dia saman UKM, dia saman atas perkara-perkara lain, macam saman biasa kita dapat tu, for example dia saman bahawa dia saman UKM sebab UKM bayar lambat lah apa benda lah, tapi UKM. Dan itu actionnya daripada pihak saya sebab saya menjaga kepentingan UKM tapi tidak menjaga kepentingan peribadi staf UKM. Jadi kita dia kena
bertindak. Maknanya dia kena jawab saman. Jangan biar, sebab bila dia biar saman, bermakna dia tak hadir di mahkamah atau tak ada peguam yang mewakili dia hadir di mahkamah untuk pihak dia menjawab saman tersebut, atau dia tak jawab saman tu dalam masa yang telah ditetapkan, maka dia akan didapati sebagai, kita bagi judgment of default, sebab dia antara orang yang macam dia tak berminat nak ni. Jadi dia akan jatuhkan hukuman salah. Sebab dia tak berminat untuk datang. Dia kena datang, dia kena defend diri dia kena defend kes dia. Tapi kalau dia gagal, maka dia tak boleh, dia buat tak tahu je, maka dia nanti kena kemungkinan besar next seterusnya itu yang boleh sampai kepada bankrupt, sebab dia tak jawab, hakim dah tukar hukuman, dia tak ada, kita dah bagi hukuman, dia tak nak buat juga, maka nanti dia akan pada proses saman lah. Yang mana proses bankrupt sampai orang tu nak dapat balik apa yang dia nak. Jadi itu pada saya sebenarnya jangan sama sekali tidak mengindahkan letter of demand yang dihantar untuk 14 hari itu, kena jawab. Ya, kemudian kalau ada saman pada kita, kena jawab, dan saman tu kena tengok sama ada UKM terbabit atau kita personally yang terbabit. Dia ada dua definisi kat situ. So kalau kita kena cari peguam, bayar peguam dan hadir di mahkamah yang dah tetapkan atas saman tu. Kalau UKM, baru pejabat saya akan, biasanya kalau untuk UKM dia akan hantar pada pejabat Vice Chancellor. So pejabat Vice Chancellor akan turun pada saya untuk tahu apa benda dia. Biasa kalau UKM dia akan hantar pada pejabat Vice Chancellor. Jadi kalau untuk bukan atau pada personal, maka kita kena jawab, kita kena cari lawyer dengan duit kita sendirilah. Soalannya, adakah menjadi satu kesalahan bagi staff log in menggunakan wifi hari-hari? Apa pandangan doktor? Dia tak salah kalau katakanlah kita dah masuk kawasan UKM kan, kita dah ada kawasan UKM, katakanlah you parking kereta, you nak pergi office, you nak log in, mari dah sampai, log in je dengan wifi, tak ada masalah. Yang saya tegur ialah kita berpusing-pusing berlegar dalam kawasan UKM untuk dapat wifi tu, kita log in, lepas tu kita keluar. Itu salah lah, sebab kalau betul-betul kita nak makan ataupun waktu kita bekerja kita dah pilih 7.30, kita kenalah datang 7.30. Kalau tak, ambil je lah waktu pukul lain kan. That's why kita ada waktu kerja yang anjal tu untuk kita, untuk diri kita. Yang biasa saya tengok dekat UKM ni sebelum PKPB ni, biasanya yang hantar anak, dia dah memang datang awal sebab anak dia dah kena masuk sekolah macam saya. Jadi memang 7.30 tu dia dah sampai lah sebab dia dah hantar anak dia pukul 7 macam tu. Jadi dia tak ada isu. Cuma masalahnya ialah dulu pun kantin, kafe ada kan. Jadi sekarang ni tak ada. Jadi kalau dia nak pergi beli makanan dan sebagainya, dia belilah sebelum dia masuk. Kan, sebab pada saya sebenarnya saya lebih cautious kepada isu yang mencuri tulang, bukan isu orang yang datang bekerja. Kalau dia pakai wifi dia datang kerja, tak ada masalah. That's doing lah, tak ada masalah. Tapi dia pusing tu masuk rapat dan sambil dia pusing tu dia log in, dia keluar. Dia pergi tempat lain, dia masuk kerja lambat. Lepas tu dia kata, saya dah masuk. Macam tu. Tak boleh lah. Okay, doktor, right. So terima kasih banyak di atas penjelasan bagi semua kemuskilan, soalan dan juga ketidakpastian yang datang daripada para peserta tadi. Jadi untuk menutup kursus pagi ini, saya minta Dr. Salawati sekali lagi dalam tempoh seminit 2 untuk wrap up daripada keseluruhan topik yang dibincangkan tadi dalam masa 2 minit. Silakan doktor. Okey, saya rasa saya ini namanya pun dah kursus asas perundangan. Saya kaitkan dengan apa yang ada pada kita lah, yang bagi kita hari-hari, terutama dengan UKM, dan saya rasa dah jelas. Itu sajalah dari saya. Terima kasih kerana menghadiri kursus ini.